Sebelum kita mulakan majlis memperdengarkan Al-Quran pada pagi ini, marilah kita bersama-sama menghayati bacaan selawat Nariyah dan Asma'ul Husna yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Amirul Akmal Muhammad Syukur. Silakan. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب حسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار
الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبرئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الحادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hormati Ketua Jabatan, Ketua Bahagian Al-Fadhil Ustaz Fakhrul Razi bin Yusof, Kawal Khidmat Nasihat Darul Cara Pejabat Daerah, Pejabat Kadi Daerah Johor Bahru, seterusnya warga Bandar Raya Johor Bahru yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, bila kita bersama-sama rakamkan ucapan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini kita diberikan keizinan untuk dapat kita bersama-sama berkumpul bagi menghayati program pembudayaan Quran dan tazkirah yang akan kita baca dan akan kita sama-sama hayati sebentar lagi. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini, semoga Allah akan himpunkan kita bersama dengan golongan orang yang soleh dan salih yang beriman di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin seluruh warga kerja Bandar Raya Johor Bahru yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini kita akan menyambung surah Ali Imran ayat yang ke-101 yang akan dipimpin oleh Imam Amirul bin Arkanuddin, manakala terjemahnya pula akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Amirul Akmal Muhammad Syukur. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepadamu dan Rasulnya yakni Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله كذلك يبين الله كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali, yakni agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, yakni ketika jahiliyah, bermusuhan. Lalu Allah menyatukan hatimu, sehingga dengan kurniaannya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah selamatkan kamu daripada sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh yakni agar membuat yang ma'ruf, dan mencegah daripada yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai
dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Oleh itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, yakni syurga, mereka kekal di dalamnya. Tilka ayatullahi natluha alayka bilhaqq. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. وما الله يريد ظلما للعالمين. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan benar, dan Allah tidak berkehendak untuk menzalimi, yakni sesiapa pun di seluruh alam. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Astagfirullah. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati ketua-ketua jabatan dan ketua-ketua bahagian, warga kerja bangunan MPJB yang saya kasih sekalian, mudah-mudahan sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik saja, dilimpahi rahmat dan hidayah oleh Allah SWT, ketenangan dalam jiwa, diberikan ketenangan dalam jiwa dan diberikan keupayaan untuk melakukan amal soleh. Mudah-mudahan kita semua termasuk di kalangan hamba-hamba Allah SWT yang diterima amal ibadah kita, dan akhirnya satu hari nanti kita akan berpeluang masuk ke dalam syurga Allah SWT dengan rahmatnya insya-Allah. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT di kesempatan masa pada pagi ini kita sama-sama membaca ayat suci Al-Quran Al-Karim dan diikuti dengan terjemahan yang kita cuba memahami tafsirannya, dan kita lanjutkan dengan zikrullah dan juga menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita isi pengisian kita pada pagi ini dengan sedikit tazkirah peringatan untuk diri kita yang mudah-mudahan akan bawa kita ni jadi orang yang lebih baik. Hari ini lebih baik daripada semalam, dan insya-Allah esok akan jadi lebih baik daripada hari ini. Jadi ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi syarat dengan pesanan dan juga peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah pada hari ini saya dapat bersama-sama dengan warga MPJB, tengok wajah-wajah bercahaya semua, dah hitam buat sujud semua, bibir pun merah, tak kisah ukur, paru-paru bercahaya je rasa. Yang perempuan pun sama, muka-muka beriman semua kan. Seperti mana ayat yang kedua terakhir kita baca tadi, orang yang wajahnya putih berseri, yang akan dapat masuk dalam syurga itu dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, kita ni masuk syurga ni sebenarnya bukan kerana amal ibadah kita semata-mata. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat Nabi, kita ni tidak akan masuk syurga semata-mata dengan amal ibadah kita. Banyak manalah ibadah kita ni kalau nak dibandingkan dengan nikmat yang Allah Taala dah bagi atas muka bumi ini. Lalu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kamu pun sama juga ke ya Rasulullah? Adakah Rasulullah pun sama juga tak masuk syurga ni sebabkan dengan amal ibadah semata-mata?" Maka Nabi kata, "Na'am, ya, aku pun sama juga. Illa ayat ghammadani Allahu rahmah, kecualilah Allah SWT melimpahkan rahmatnya kepada aku." Jadi kita masuk syurga ni dengan rahmat Allah. Rahmat Allah ni boleh datang dengan cara kita solat. Rahmat Allah ni boleh datang dengan cara kita buat ibadah pada Allah SWT. Rahmat Allah boleh datang dengan cara kita baca Al-Quran pada pagi ini. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala boleh datang dengan cara kita memberi minum seekor anjing yang kehausan. Ini yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu atas muka bumi ni kita boleh seboleh-bolehnya buatlah seberapa banyak pun perkara yang boleh mendatangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu dengan sebab apa kita masuk syurga. Mungkin kucing yang kita bagi makan hari-hari itulah yang mendoakan kita. Dengan sebab kucing itulah kita masuk syurga, kerana doa itu dimakbulkan, diterima oleh Allah SWT. Kita tak tahu. Sebab itulah dalam hidup kita ni yang disebut oleh Allah SWT dalam ayat Quran ni, bertakwalah kepada Allah. Maknanya bertakwa ni maknanya apa juga amal perbuatan kita, perlakuan kita mesti berpaksikan kepada takwa, takut pada Allah SWT. Nak buat satu perkara yang buruk rasa macam tak sedap hati, nak buat satu perkara yang baik rasa macam tak sabar. Kalau ada perkara ni dalam diri kita, insya-Allah dia akan jadi okey. Ayat Al-Quran yang kita baca dalam Al-Quran ini adalah ayat Quran yang biasa kita dengar. Wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu. Hendaklah berpegang pada tali Allah, janganlah kamu berpecah belah. Kerana apa? Asas sebuah organisasi ni dia boleh jadi kukuh, dia boleh jadi kuat kalau setiap orang ni saling bekerjasama, tidak berpecah antara satu sama lain. Ini yang sangat penting. Kekuatan umat Islam pun daripada dulu sampai sekarang adalah disebabkan kesatuan mereka. Sebab itulah Nabi SAW pesan banyak-banyak kali, jangan berpecah belah, jangan bercerai-berai. Ini yang dipesankan kepada kita. Lihat bagaimana Islam berkembang apabila orang-orang muhajirin
berhijrah daripada kota Mekah, kota Madinah, orang-orang Ansar yang juga beragama Islam menyambut, menyokong, membantu, dan akhirnya mereka wujud satu kesatuan Madinah yang sangat hebat pada ketika itu. Banyak peperangan-peperangan yang disertai oleh orang Islam, yang disertai oleh Rasulullah SAW pada ketika itu, mendapat kemenangan walaupun orang Islam diperlekehkan satu ketika dahulu. Ini sebenarnya yang ditunjukkan kepada kita, sirah ni memberi pengajaran yang sangat hebat. Tetapi setiap orang dalam organisasi, setiap orang dalam sebuah masyarakat tu perlu mainkan peranan dia, perlu mainkan peranan dia. Kerana apa? Orang yang memainkan peranan, melakukan satu kerja dengan cara bersungguh-sungguh, Nabi SAW kata tak ada tempat lain kecuali syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kalau kita lihat contohlah dalam peperangan Khandaq contohnya begitu. Rasulullah SAW bersama 3,000 tentera-tentera Islam. 3,000 tentera Islam nak berhadapan dengan 10,000 tentera musuh. Ini berlaku pada tahun yang ke-5 Hijrah. 10,000 tentera musuh ni dia bukan daripada satu puak, bukan. Dia gabungan orang Yahudi Bani Nadir dengan orang-orang Quraisy, orang musyrikin Mekah yang diketahui oleh Abu Sufyan pada ketika itu. Dia buat pakatan untuk apa? Untuk menyerang Madinah secara serentak. Maka mereka ni buat kempen, mereka buat kempen untuk menyerang Madinah pada ketika itu. Yang orang-orang Quraisy Mekah ni, mereka buat kempen dekat sekitar Mekah dengan pengaruh yang mereka ada. Orang-orang Bani Nadir, mereka ni pun pergi berkempen dekat utara Madinah sana tu. Akhirnya dapat kumpul 10,000 tentera, tuan-tuan, nak serang Madinah. Inilah peperangan pertama kali Madinah nak kena serang. Dia sediakan benteng pada ketika itu, tak ada pilihan. Nabi SAW bincang dengan sahabat-sahabat Nabi, macam mana kita nak mempertahankan Madinah, macam mana kita nak pastikan Islam ni terus kukuh pada ketika itu. Lalu seorang sahabat Nabi SAW yang namanya Salman Al-Farisi, yang datang daripada Parsi, dia bukan orang Muhajirin, dia bukan orang Ansar, tetapi dia memberitahu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ketika kami bertahan, ketika negara kami diserang satu ketika dahulu, antara teknik ataupun kaedahnya adalah dengan cara menggali parit di sekeliling negara di sekeliling negara kami pada ketika itu, untuk menangkis ataupun nak membentengi serangan musuh pada ketika itu. Lalu cadangan Salman Al-Farisi ini diterima oleh Rasulullah SAW. Tuan-tuan, 3,000 orang, tuan-tuan, orang Islam ini mengerah tenaga dia, bersama-sama saling support, menyaport antara satu sama lain. Betul ke tak perkataan tu? Support, menyaport tu. Ya Allah lah, tak payah macam beria sangat lah, dia begitu. Support, menyaport antara satu sama lain pada ketika itu. Setiap orang kena gali 4 hasta. Kecil je 4 hasta tu. Dalamnya berapa jauh? Dalamnya 5 meter, tuan-tuan. Lebarnya berapa panjang? 5 meter juga. Berat tu. Nak menghadapi serangan musuh. Yang parit tu dibina selama 6 hari, tuan-tuan. Maknanya pun 3,000 orang dibagikan dengan satu kumpulan 10 orang. Satu kumpulan kena settlekan 40 hasta. 40 hasta, tuan-tuan kira sendirilah. Orang MBJP ni dia boleh kira lah cerita gitu. Parit ini sebenarnya digali ni tak boleh ada miss langsung, tak boleh ada tempat yang lompang langsung pada ketika itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pakar ahli sejarah, orang-orang para ulama yang mengkaji tentang sirah Nabi SAW menyatakan, ya, tentera musuh on the way dalam perjalanan menyerang Madinah. Tetapi apa yang berlaku pada orang Madinah? Orang Madinah ini telah bersatu padu menjayakan misi menggali parit pada ketika itu. Dalam 3,000 orang, tuan-tuan, rupa-rupanya di dalam itu ada 300 orang yang disebut sebagai golongan munafik, yang dikenali sebagai Abdullah bin Ubay bin Salul. Pada ketika itu dia ada pengikut dia sendiri. Pengikut dia 300 orang. 300 orang ni, tuan-tuan, para ulama sirah menyatakan bahawa terdapat perbezaan di Islam, tetapi dia munafik. Tak masuk syurga orang munafik ni. Yang lebihnya ni orang Islam memang betul-betul nak bangkitkan Islam ni, nak pertahankan Islam ini. Tetapi yang 300 orang rupa-rupanya yang menjadi sampah dalam 3,000 orang ni, tuan-tuan. Apa yang berlaku pada ketika itu? Disebut oleh ahli sejarah ataupun pakar, orang-orang yang mengkaji tentang sirah Rasulullah SAW dalam peperangan Badar ini, 300 orang ini diwujudkan, dia buat perbandingan dari sudut karakter. Bagaimana orang yang betul-betul bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah SWT bekerja dengan orang yang dikatakan sebagai orang munafik ini.
Maka disebutkan rupa-rupanya orang munafik ni selalu buat kerja tak siap, tuan-tuan. Disebutkan yang 300 orang ni dia buat kerja tak siap. Kemudian tapi nak sebutkan 300 orang ni dia punya alasan ni, tuan-tuan. Nabi SAW tak layan langsung. Nabi tak hirau main 300 orang. Engkau ada pun tak menambah, tak ada pun tak kisah. Cerita begitu. 300 orang ini lah kalau kerjanya tak siap. Yang siapkan kerja ni siapa? Yang siapkan kerja ni sahabat-sahabat Nabi yang dah siap kerja awal tadi. Dia yang top up, yang tolong siapkan kerja orang munafik ni. Kemudian yang keduanya, orang munafik ni kalau kerja banyak sangat alasan. Banyak sungguh alasan dia. Itu tak kena, ini tak kena. Pak Maun style lah. Ini yang kena kan? Cerita gitu. Yang ini, 2. Yang ketiga ni sebutkan orang munafik ni apabila dia buat satu kerja, dia akan mengelat. Maksudnya apa? Disebutkan oleh ulama sirah. Dia kata ada di kalangan mereka ini akan jumpa Rasulullah SAW. Dia tujuan nak jumpa ni sebenarnya Nabi tak layan pun. Nak tunjuk muka je depan Nabi SAW, seolah-olah macam dia kerja. Ya Rasulullah, aku minta izin nak balik kejap nak buang air. Aku balik kejap ya Rasulullah sebab aku tak tahan sakit. Aku nak balik kejap ya Allah, ya Rasulullah sebab aku lapar. Ini alasan-alasan yang dibuat oleh orang-orang munafik pada ketika itu. Sedangkan ulama sirah mengatakan Nabi SAW tak hirau sebab Nabi dah tahu dah perangai dia orang ni macam mana. Tuan-tuan, ini nak sebutkan 300 orang karakter. Sebab itulah kalau kita bekerja atas dasar takwa, kerja kita siap, kerja kita perfect. Kerana apa? Bila kita melakukan satu kerja kita itu kita tidak harapkan pujian. Kerja kita itu kita tidak harapkan ganjaran dunia semata-mata, tuan-tuan. Senang nak cakap nak buat susah, tuan-tuan. MJB ke pejabat agama sama je cerita gitu. Sama je, susah nak betul-betul buat kerja ni memang perfect. Memang perfect sungguh lah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang-orang beriman, tentera Islam ni, mereka bersungguh-sungguh melakukan satu kerja tu. Kerana apa? Kerana dia mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita lihat orang Islam, tuan-tuan, ketika di palu gendang perang itu, Nabi SAW perintahkan sahabat-sahabat Nabi untuk bangkit dalam medan perang. Maka sahabat-sahabat Nabi yang bertakwa ni, dia terus capai baju besi dia, terus capai dia punya senjata dia, dan sentiasa bersiap sedia untuk nak pergi perang, tuan-tuan. Kalaulah Nabi SAW buat saringan, kan Nabi buat saringan, Nabi kata, kamu ada mak bapak tak? Ada tak siapa-siapa yang boleh jaga mak bapak kamu kalau kamu pergi perang? Dia kata ada, adik aku. Kamu boleh pergi perang. Sonok dia dapat terpilih, dapat pergi perang. Yang kita tahu pergi perang ni dia punya ceritanya 2 je. Mati ataupun hidup. Kalau hidup pun cedera lah, tuan-tuan. Yang itu cedera lah ceritanya. Tetapi dengan seseronok. Tetapi kalau ada sahabat Nabi ni yang apabila Nabi SAW tanya, dan Nabi SAW buat saringan, ada tak siapa yang jaga ahli keluarga kamu kalau kamu tak ada ni? Tak ada ya Rasulullah. Nah, lebih baik kamu tak payah pergi dulu. Nanti perang akan datang baru kamu pergi. Menangis sahabat ni kerana apa? Kerana dia tidak terpilih. Kerana apa? Matlamat dia adalah untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu pesanan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang kita baca ini tadi, sangat memberi kesan dalam diri orang beriman sebenarnya. Mereka akan terasa dalam diri dia bagaimana keadaan aku pada hari ini, bagaimana komunikasi aku dengan rakan-rakan sekerja, bagaimana aku punya hubungan baik dengan ibu bapa, ahli keluarga dan sebagainya. Ini yang menentukan seorang itu nak dinilai sebagai orang yang bertakwa ataupun tidak. Yang ini, tuan-tuan, kalau kita lihat dalam peperangan tersebut, dalam peperangan Khandaq contohnya begitu, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya sebut tadi, Salman Al-Farisi ni, ketika dia buat kerja sungguh-sungguh, overload tenaga dia guna, tuan-tuan. Kalau tenaga dia 100, dia guna 150%. Akhirnya apa berlaku? Dia pingsan. Kemudian apabila dia pingsan, tak lama lepas itu dia mengalami kekejangan otot. Dia kena sawan, tuan-tuan. Mengikut sebagian besar pendapat, dia kena sawan. Menggeletar dan mengelupur pada ketika itu. Di sebelahnya itu ada seorang sahabat Nabi SAW yang namanya Qais bin Sa'sa'ah. Qais bin Sa'sa'ah ni yang bawa jumpa Nabi SAW tengah ketika Salman dalam keadaan menggelupur pada ketika itu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Nabi SAW minta ambil satu air, satu bekas air. Kemudian Nabi SAW mandikan Salman Al-Farisi. Kemudian terjagalah Salman tadi itu. Kemudian Salman ambil wuduk, guna air baki tadi itu. Dan selepas selesai air itu digunakan,
Dah habis dah kosong dah bekas tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta terlungkupkan. Ini dalam sirah, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta terlungkupkan bekas yang kosong tadi tu. Saya tak tahu itu adalah satu bentuk ru'yah ke apa, saya tak pastilah. Tapi saya ingat saya pernah ada hantar seorang hamba Allah ni pergi hospital. Dia kena sawan macam kekenjangan otot malam-malam pada ketika itu, pukul 8 malam. Kat hospital doktor buat apa? Doktor ambil air masuk dalam baldi, lepas tu letak air batu, dia siram, celik terus. Entah macam tu agaknya kaedah rawatan. Tapi kalau kita bukan doktor, jangan buat, meninggal budak tu kan. Cerita gitu. Jangan buat. Saya nak sebutkan, bila fikir-fikir rupa-rupanya Rasulullah SAW pun buat, Rasulullah SAW dia buat perkara tersebut. Macam mana dia merawat Salman Al-Farisi. Disebabkan Salman ini seorang sahabat Nabi yang sangat gigih bekerja, yang sangat bersungguh-sungguh pada ketika itu. Apa yang berlaku tuan-tuan dan puan sekalian, maka orang-orang Muhajirin semua nak mengaku yang dia ni adalah di kalangan mereka. Orang-orang Ansar pun nak juga Salman Al-Farisi ini jadi orang dia. Jadi ketika buat kerja menggali parit pada ketika itu, orang-orang Muhajirin kata Salman minna, Salman minna, Salman ini daripada kami, Salman ini daripada kami. Orang-orang Ansar yang letak di Madinah semua kata tak, Salman minna, Salman minna, Salman daripada kami. Tuan-tuan, tengok orang kalau kerja bagus tuan-tuan, dia menjadi rebutan. Orang kalau komunikasi dia bagus, hubungan baik dia bagus, dia kalau boleh, kau masuklah bahagian aku, kau masuklah bahagian aku, kau masuklah unit aku. Tapi kalau ada yang jadi menyinga, yang muka memang tak boleh nak adab tuan-tuan, ya Allah, satu bahagian doa, ya Allah tolonglah jangan masukkan orang tu dalam bahagian ni. Pening kepala. Ada tak tuan-tuan berlaku dalam masyarakat kita ni? Ada, MBTV tak ada, insya-Allah, alhamdulillah. Sebab tu dalam hidup ni nak jaga hubungan baik, nak jaga ikatan tali Allah itu, iaitu kesatuan itu, mesti dengan karakter dan juga watak yang baik. Jadi seperti mana Salman Al-Farisi, apabila Muhajirin kata Salman minna, Salman minna, orang-orang Ansar pun kata Salman minna, Salman minna, masing-masing mengaku orang dia. Padahal Salman ni dia Parsi, tak ada kena-mengena orang Ansar dengan Muhajirin pun. Maka Nabi SAW pun datang, tengah ribut masa tu, sana mengaku dia, sana sini pun sama juga. Akhirnya Nabi SAW datang, Nabi sebut, Salman min ahlil baiti, dia kata sesungguhnya Salman tu di kalangan ahli keluarga ku. Tengok bagaimana Rasulullah SAW menaikkan martabat orang yang kerjanya hebat, orang yang wataknya hebat, orang yang takwanya hebat. Nabi SAW kata Salman min ahlil baiti, Salman itu daripada ahli keluargaku. Ini hebat ni labelnya. Orang tanya ada tak sahabat Nabi, adakah sahabat Nabi yang dia bukan keturunan Rasulullah tapi Nabi mengaku dia sebagai ahli keluarga dia? Salman lah, Salman Al-Farisi ni tuan. Salman Al-Farisi ni adalah seorang sahabat Nabi, walaupun dia bukan ahli keluarga Nabi, tetapi Nabi SAW naikkan label dia. Kita kena hormati dia macam kita hormati ahli keluarga Nabi SAW. Tak boleh cela ahli keluarga Nabi ni tuan-tuan. Tak boleh cela ahli keluarga Nabi. Memang keturunan Nabi ni ada sampai sekarang tuan-tuan. Memang ada, dijaga, dipelihara tuan-tuan. Walaupun dia ada buat benda yang tak elok tuan-tuan, tapi kita tak boleh cela batang tubuh dia. Dosa tuan-tuan. Kita pun sama lah, orang tak boleh kutuk kita saja. Tanya kita, kau keturunan Nabi ke? Bukan. Aku boleh maki kau? Tak boleh. Dia tak boleh macam tu. Tak boleh suka hati maki begitu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ketika kita berkomunikasi antara rakan sekerja kita ataupun dalam masyarakat kita, malah dalam keluarga kita, Nabi SAW minta kita jaga semua perkara. Sebab itulah antara perkara yang perlu ada dalam diri kita adalah ketebalan sabar itu. Sabar yang tebal itu yang kita kena jaga sungguh-sungguh. Sebab apa? Nabi SAW satu ketika didatangi oleh orang Ansar. Ada seorang Ansar datang jumpa Nabi SAW. Ini hadis nyatakan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Dia mendengar daripada Sayyidina Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu. Kemudian dinyatakan ada seorang Ansar datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian lelaki ini bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia tanya apa? Ala tasta'miluni kama sta'malat fulana. Dia kata, ya Rasulullah, adakah kamu layan aku ni dengan layan orang tu sama je? Contoh begitu. Maknanya apa? Ada tak orang kata kalau ini layanan lebih, yang ini layanan kurang, tidak berlaku adil lah. Maksudnya dalam memberikan layanan itu. Maka Nabi SAW nyatakan bahawa satalqauna ba'di usrah fasbiru hatta talqauni 'alal haud, atau kama qala Rasulullah SAW. Nabi SAW bagi tahu apa?
Satu hari nanti dia kata, selepas kewafatanku, satal qauni, setelah kewafatanku, nanti akan datanglah akan datanglah banyak golongan yang mempunyai sifat usrah. Tahu tak usrah? Alif sa, bukan sin, alif sa. Ada yang kata asirah, ada yang kata isarah. Maksud dia sama, mengikut Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dulu. Apa yang dimasukkan usrah, tuan-tuan? Akhir zaman nanti, selepas kewafatan Nabi SAW, Nabi bagi tahu apa? Kita ni dalam masyarakat kita berkomunikasi dengan orang nanti, kita akan jumpa satu golongan yang tak akan lari daripada sifat usrah. Usrah ni orang yang ego, orang yang pentingkan diri, orang yang cakap dia je betul, orang lain salah, orang yang suka mempelekehkan orang lain. Jumpa tak tuan-tuan kita orang macam ni? Jumpa. Bila? Pagi tadi jumpa. Nanti tengah hari jumpa. Besok jumpa tak? Besok pun jumpa juga. Dia ada di mana-mana. Ni Nabi SAW sebut dalam hadis sahih riwayat Bukhari, tuan-tuan. Jumpa tak? Jumpa. Bila kita jumpa orang macam ni, kerek, action, cakap dia je betul, lekehkan orang lain, pentingkan diri, jumpa tak? Kalau kita jumpa, Nabi kata apa? Nabi kata, saya nak sebutkan je ni. Nabi sebut tu sebab apa? Golongan usrah ni. Kita kalau jumpa orang macam ni, memang sakit hati. Memang sakit hati. Siapa yang boleh tenang jumpa orang macam ni? Tak kisahlah, kadang-kadang suami sendiri, suami sendiri kadang-kadang isteri sendiri. Ustaz, isteri saya ustaz cakap dia je nak dengar, cakap saya tak nak dengar langsung. Saya jadi ketua keluarga ni macam tak ada function, dia kata macam tu. Nangis datang pejabat, kan? Saya kan buat sesi kaunseling kan, pejabat agama tu kan. Yang datang kat pejabat agama tu kan, muka dia ada dua. Satu datang muka senyum je, dia tak macam orang datang MBJP. Orang MBJP semua masam je, bayar saman. Agaknya gitulah. Lebih-lebih pun untuk tender, muka-muka kesian gitu kan. Tapi tak apalah. Orang datang pejabat agama dua muka. Satu datang muka senyum je. Tak percaya, kejap lagi kita buat lawatan sambil belajar kat parking pejabat agama tu. Buka pintu kereta, muka tersengih macam kang busuk. Itu tak ada kerja lain lah. Daftar nikah lah tu biasanya. Daftar nikah. Dia tak susah pattern orang datang pejabat agama ni. Yang kedua, orang datang pejabat agama ni mukanya masam je, mencuka, muka dah macam jeruk daripada parking tu. Yang ni tak ada kerja lain lah, masuk bilik saya lah biasanya. Bergaduh suami isteri, tak tangan kat badan suami, tonjol-tonjol kepala isteri. Suami tengking isteri tengking suami, lah aku pun sama-sama kena tengking. Itu situasi yang saya lah. Gaduh lagi bini cakap, ya Allah, pening kepala. Hari-hari ada, tuan-tuan. Kita tak ada apa-apa, diam je. Kita ya puan, teruskan puan. Kan cerita gitu kan. Itu pun kena maki juga, tuan-tuan. Jadi hidup ni kan, kita akan jumpa orang-orang macam ni. Kita akan jumpa orang-orang macam ni. Ini yang disebut sebagai usrah. Suami jadi macam tu, isteri jadi macam tu. Kadang-kadang kita tak sedar. Kau diamlah abang pergilah semayang bang, kau diamlah. Kau semayang tonggak-tonggik pun bukannya kau masuk syurga pun, kau derhaka dengan aku, cerita gitu. Nak nerakakan orang je kerjanya. Ini orang lelaki pun satu hal je. Nak nerakakan isteri tak sudah. Kau neraka. Macam dia masuk syurga. Yang ini tuan-tuan. Sebab Nabi SAW sebut, dan satu riwayat katakan bahawa ada seorang lelaki dia nak masuk syurga. Nak masuk syurga ni baik sungguh lelaki ni nak masuk syurga. Ketika nak masuk syurga ni, dia terdengar satu suara yang memanggil-manggil nama dia. Memanggil-manggil dengan menyeru pada Allah SWT. Ya Allah, sesungguhnya lelaki itu tidak layak masuk ke dalam syurga, ya Allah. Gitu-gitu. Dia pusing belakang, rupa-rupanya anak bini dia tengah panggil. Kenapa? Ketika dia hidup dan aku hidup, dia tidak memastikan aku untuk hidup dalam keadaan beragama. Akhirnya, lelaki yang baik nak masuk syurga tadi, direntap bersama-sama dengan anak isteri masuk dalam neraka sama-sama, tuan-tuan. Yang main-main orang lelaki ni, tanggungjawab dia berat. Tanggungjawab berat. Itu belum masuk lagi pasal daripada sumber yang halal atau tidak masuk ke dalam mulut anak isteri. Ini pun perkara-perkara yang kita kena ambil kira. Jangan ambil mudah, tuan-tuan. Jadilah orang yang macam Salman Al-Farisi ni, orangnya hebat. Sebab tu golongan usrah ni, apabila kita jumpa, maka pada ketika itu Nabi pesan apa? Fasbiru, sabarlah kamu, hatta talqauni alal haud, sehinggalah kamu berjumpa denganku di telaga haud ataupun telaga Kausar. Telaga Kausar ni bila kita minum air dia, tuan-tuan, dia tak akan haus, tak akan dahaga sampai bila-bila. Tak akan dahaga sampai bila-bila. Yang ini cerita gitu. Dia telaga Kausar ni ataupun telaga haud itu adalah telaga Rasulullah SAW. Memang telaga tu untuk Nabi SAW sahaja pada ketika itu. Jadi Nabi SAW kata,
nanti kalau jumpa orang macam ni, fasbiru, sabar. Maksud sabar apa? Jangan lawan balik. Jangan pergi ngata dia. Jangan cerita keburukan dia pada orang lain. Sabar. Kerana apa? Rupa-rupanya dikaji oleh ulama, bersabar sebab dalam pentadbiran ke, dalam bekerja ke, dalam kepimpinan ke, kita selalu akan jumpa orang-orang yang macam ni. Kita akan jumpa orang macam ni. Inilah yang akan mencetuskan pembalahan, peperangan dan seumpamanya. Ini sebenarnya tuan-tuan. Itu yang main bola pun bergaduh sampai mati-mati tu. Itu yang JDT menang sampai sekarang tak puas hati tu. Sebab apa? Sebab dia rasa dia je yang akan menang. Orang lain tak perlu menang pun. Cerita begitu. Tak cerita apa-apa pun, tak ada kena-mengena pun, yang hidup yang mati. Sebut macam tu. Jadi nak sebutkan macam tu, bila jumpa orang macam ni, jangan lawan. Jangan kita cerita keburukan dia. Jangan kita wujudkan satu kamp lain untuk wujudkan klik membenci dia. Jangan. Ini banyak berlaku dalam organisasi. Bila tak suka dengan bos ni, kita pun cerita dengan kawan-kawan kita, lalang kawan-kawan kita yang okey dengan bos jadi benci. Jadi satu klik ni satu pasukan untuk membenci bos. Contoh gitu. Tak cerita bos cerita kawan-kawan kita. Sebab tu kat pejabat tu ada klik-klik dia. Nak tahu klik-klik dia, time makan tengah hari tu tengoklah. Itulah tim dia. Mana ada orang lain? Tak ada. Dia geng-geng dia tu je sebenarnya. Kat sini tak ada, alhamdulillah. Nampak semua boleh makan meja, alhamdulillah. Seronok tengok Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW suruh fasbiru, sabar pada ketika itu. Hatta talqauni alal haud, sehinggalah kamu jumpa aku kat Telaga Kausar. Rupa-rupanya nanti kan lepas tiupan sangkakala pertama, semua yang hidup akan mati. Tuan-tuan berdoalah pada Allah, jangan sampai kita jumpa tiupan sangkakala yang pertama ketika kiamat berlaku. Sebab apa? Siapa yang berjumpa dengan tiupan sangkakala pertama, maknanya dia confirm kafir. Sebab orang-orang beriman ini akan dimatikan terlebih dahulu dengan hembusan angin yang sangat halus selembut salju tu sebelum tiupan sangkakala yang pertama. Semua orang beriman ni walaupun ada sekelumit kalimah la ilaha illallah dalam diri dia, dia akan dimatikan terlebih dahulu oleh Allah SWT. Kemudian ketika tiupan sangkakala yang pertama tu, tinggal orang kafir je yang tinggal, tak ada orang beriman pun. Walaupun sikit iman tak semua dah matikan dah siap-siap. Tetapi selepas tu tiupan sangkakala pertama akan dimatikan orang-orang manusia, seluruh manusia. Kemudian ditiup sekali lagi, akan dibangkitkanlah manusia pada ketika itu di padang mahsyar dalam keadaan yang tidak berkaki dalam keadaan yang berkaki ayam, tidak berpakaian, tak kasi benda pun masa tu. Lepas tu masa tu kita tak ada masa nak ejek-ejek kan, pergi ngata kan, malah nak sebut pula, tak menjadi pula. Jadi pada ketika itu, maka apa yang berlaku tuan-tuan? Semua dalam keadaan takut. Kita takut, semua takut. Kita ni, mak kita dekat depan mata kita, kita boleh buat bodoh dengan mak kita. Anak kita ke suami kita dah tak ada masa dah. Masing-masing layan tentang ketakutan dan juga kebimbangan diri. Kerana apa? Tidak ada seorang pun di situ yang tahu ke mana hala tuju, syurga atau neraka. Maka pada ketika itu mengharapkan syafaat, yes, mengharapkan syafaat. Jadi salah satu petanda baik, kita akan lalu dekat depan kawasan Telaga Haud itu. Nanti Nabi SAW akan diri dekat Telaga Haud itu. Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Pada ketika itu Nabi SAW akan kenal siapa di kalangan mereka ni yang Nabi nak persilakan minum air Telaga Haud. Kalau dapat minum air Telaga Kausar tu, Telaga Haud tu, dia tidak akan dahaga sampai bila. Maka pada ketika itu Nabi SAW akan panggil, mai sini. Ya Allah, seronoknya kena panggil dengan Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW bagi air kepada kita, dan kita minum air Telaga Kausar itu adalah petanda sangat baik untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah orang itu? Iaitulah salah seorangnya adalah orang yang bersabar ketika berhadapan dengan orang yang mempunyai perangai usrah ni, asirah ataupun isarah itu tadi tu. Ini tuan-tuan. Jadi kalau kita dapat menjaga diri kita bersabar dengan golongan macam ni, insya-Allah kesatuan umat ni akan jadi semakin kuat. Tengoklah dalam mana organisasi pun, dalam mana bahagian pun, dia akan jadi happy kerja kat situ. Kalau kita jenis tak mudah, tak suka-suka nak maki orang, tak sudah tak senang-senang, tak suka-suka kita nak, kita masing-masing menjaga hati sama sendiri. Kenapa? Kalau tak jaga hati, kita masuk golongan usrah tadi tu, atau isarah, azirah itu tadi. Maka ini yang disebutkan wala tafarraqu, janganlah kamu berpecah belah.
Jangan berpecah belah tuan-tuan. Johor ni kalau kita tengok laki bini cerai ramai tuan-tuan. Kita ranking kedua selepas Selangor. Ya. Tahniah diucapkan pada orang Johor. Bukan senang dapat ranking tu. Tempat kedua di Malaysia. Baru ni saya dapatkan data yang mendaftar perceraian. Belum bicara lagi, tengah bicara dan yang mendaftar perceraian pada tahun 2018 hingga tahun 2021. Ada data daripada saya. 24,000 tuan-tuan. 24,000. Kalau dulu statistik menunjukkan tahun dalam tempoh 10 tahun 19,946 kes, meletakkan Johor ranking kedua kadar perceraian tertinggi di Malaysia. Tahniahlah saya sebut. Kemudian nak senang cakap 1 tahun 2,000 pasang bercerai. 2,000 pasang bercerai. Ini yang dah sabit bercerai dah, yang dah sabit bercerai. Yang tadi tu yang daftar cerai kat mahkamah. Maknanya apa? Confirm konflik. Confirm dia berkonflik laki bini tu. Jadi gitu. Kalau 2018 sampai 2021 berapa tahun? 4 tahun. 24 bagi dengan 4 berapa ribu tu? Contohlah 6,000 setahun tu, yang memang sabit cerai tu 3,000. Contoh begitu. Tetap banyak tuan-tuan, tetap banyak. Sebab tu bila berlaku konflik rumah tangga ni tuan-tuan, dia tak datang daripada seorang saja. Biasanya datang dua-dua begitu. Sebab tu pentingnya jaga hubungan kekeluargaan itu. Tapi jumpa tak suami yang usrah tadi? Jumpa. Jumpa tak isteri yang usrah tadi? Jumpa. Yang ini cerita gitu. Kes pukul pun banyak. Johor Bahru ni antara kes yang banyak ialah kes tak jalankan tanggungjawab, nafkah. Kemudian kes keluar rumah. Entah apa sebab keluar rumah saya pun tak tahulah. Orang perempuan ni rajin mengajuk cerita gitu. Saya kaji-kaji tentang mengajuk ni tuan-tuan. Saya buat kajian tentang mengajuk ni. Akhirnya saya buat kesimpulan mudah je. Mengajuk is normal pada orang perempuan, tapi tak berapa normal pada orang lelaki. Orang perempuan orang lelaki kau mengajuk macam mana orang buruk benda orang bang, kan buruk bentuk dia kan. Yang sesuai orang mengajuk orang perempuan. Saya buat survey kepada orang perempuan. Kenapa mengajuk? Orang perempuan mengajuk nak apa sebenarnya? Akhirnya kaji, kesimpulannya ialah orang perempuan mengajuk ni dua sebab je. Satu nak dipujuk, satu lagi nak dapat perhatian. Dua je. Ada satu je yang saya dapat respon dulu, nak makan. Senang betul jadi bini dia. Mengajuk sikit sumbat roti settle. Kan? Cerita gitu. Betul kan orang perempuan sini kan? Betul kan? Tak betul. Kita orang tak mengajuk Ustaz. Siapa orang perempuan tak mengajuk tak normal. Kalau ikut psikologi, saya buat master saya dalam counselling psikologi, kan? Siapa yang tak mengajuk, orang perempuan tak mengajuk, dia tak normal sebenarnya. Betul kan orang perempuan nak dipujuk dan nak dapat perhatian kan? Betul. Okay. Suami pun tak apa bang, saya cover. Suami pun datang jumpa isteri. Yang jual mahal lagi tu kenapa? Sebenarnya orang perempuan nak apa sebenarnya? Ini sebenarnya. Tadi kata nak dipujuk, bila dah terpujuk tak layan pula. Ini yang selalu menyebabkan orang lelaki jadi pening kepala ni. Akhirnya saya kaji. Rupa-rupanya orang perempuan sendiri pun tak tahu kenapa dia mengajuk. Tapi kalau dia tak mengajuk tu, dia macam tak sempurna jadi perempuan gitu. Jadi keunikan yang ada pada orang perempuan ni, orang lelaki kena faham. Orang lelaki kena faham. Tapi kalau orang lelaki tidak memahami, maka dia akan rasa diri tidak dihargai. Menghargai sama sendiri pun sangat penting. Jangan samakan kawan-kawan perempuan kita sama dengan kawan lelaki kita, tak sama. Jangan layan suami kita macam kita layan kawan-kawan perempuan kita, tak boleh. Jangan kita layan isteri kita macam kita layan kawan-kawan lelaki kita, tak boleh. Sebab tu kat pejabat tu, saya kendalikan lebih kurang dalam 11 tahun ni, dalam 9,000 kes lebih kurang macam tu. Banyak di Johor Bahru tuan-tuan, segala jenis kes ada kat Johor Bahru ni. Dah habis masa dah, tak payah cerita lain kali je lah. Nak cerita ke? Boleh lah habiskan tak ada, saya cerita pasal karakter orang perempuan. Boleh? Okay. Alah ini sekejap. Sekejap. Saya sebenarnya suara saya hilang, tiba-tiba ceramah keluar balik suara. Kena tonsel semalam. Dia cerita macam ni, ada orang dia datang pejabat saya tu ramai orang perempuan. Bila pagi ada satu hari tu, ada orang perempuan datang 7:30 pagi datang. 7:30 pagi datang, kalau tak dilayan mengamuk. Kita kan jaga pelanggan yang datang kita tengok. Orang datang 7:30 pagi, di sudut psikologinya dia sangat mengharap servis daripada kita. Kena layan. Berbeza orang datang pukul 5:30 petang, pejabat dah tutup, itu tak layan, tak kecil hati. Maknanya apa? Kita faham di sudut psikologinya. Itu. Dia datang pagi pukul 7:30 pagi, dia hamba Allah ni. Saya pun cakap Allah, tak apalah, masuklah. Kita buka 8:30, pukul 8 saya pun buat sesi dengan dia. Bila buat sesi tu, dia pun cerita. Saya ya puan, ish. Teruskan puan. Ya puan. Macam tu. Kat 1 jam.
Lah dia cerita apa dengan saya, Ustaz? Terima kasih banyaklah Ustaz, saya rasa selesai masalah saya. La ilaha illallah, aku tak cakap apa-apa pun. Ya puan, settle masalah. Senang rupanya kerja saya kat pejabat tu, tak susah sangat. Jadi sebenarnya apa tuan-tuan? Sebenarnya kita kena faham dengan siapa kita bekerja, dengan siapa kita berhubung ataupun kita bergaul. Jangan kita membawa watak kita ni supaya orang semua faham dengan kita. Kita juga kena memahami orang lain. Barulah wujud harmoni tadi tu. Kalau tak minta harmoni lah. Sama juga suami isteri. Isteri bila nak balik ni, si orang perempuan ni memang suka nak bercerita semua kan. Dia memang nak suka bercerita. Tempat dia nak bercerita lah suami dia. Kesilapan besar pada orang lelaki apabila dia tidak mampu menjadi pendengar yang baik dalam diri orang perempuan. Ini kesilapan yang besar. Kecurangan banyak berlaku. Kes-kes banyak kecurangan berlaku disebabkan apa? Kerana suami gagal menjadi pendengar yang baik pada isteri. Sebab tu bila kita balik tuan-tuan, peristiwa daripada pagi sampai malam dekat rumah tu, dia akan cerita dengan kita. Buka pintu rumah, abang tahu tak pagi tadi lepas abang pergi kerja bang, abang tahu tak pukul 10 pagi tadi, abang tahu tak pukul 12 hari bang, abang tahu tak pukul 2 tadi. Ya Allah bang, tadi pukul 4 bang, drama TV tadi, ya Allah geramnya bang saya. Ni abang sebelum balik tadi, abang tahu tak yang seminar sebelah tu. Dia akan cerita benda daripada pagi sampai malam. Itu sifat, itu karakter. Dengar sajalah, nak wujud harmoni rumah tangga kan. Jadi kita dengar tuan-tuan. Jangan kita tepih, malah kau cerita benda sama, malah aku nak dengar aku cerita orang lain. Akhirnya dia mematikan mood isteri tadi tu. Jadi nak buat macam mana? Buat macam saya buat. Isteri dah balik, kita balik, isteri pun cerita. Kita yang teruskan yang iya. Isteri. Betul ke yang ya Allah? Teruskan yang ya puan. Buat macam tu. InsyaAllah berkesan. Nanti dah 1 jam dia cerita, kita pun pening kan, penat badan ni kan. Ambil tangan kita setapak ni, letak kat dahi dia, tarik kat belakang. Sabar je lah yang. Nanti seminggu sekali buat follow up. Buat follow up. Bekerja pun kena follow up juga. Dah siap ke belum gitu kan. Seminggu sekali tuan-tuan, orang perempuan tolong tutup telinga Orang lelaki seminggu sekali cakap dengan isi. Yang hari tu yang awak cerita dengan abang tu dah settle. Yang mana bang? Alamak, time ni pula abang lupa. Padahal kita tak ingat yang mana satu. Yang itu ke bang? Yang itulah dah settle. Dah settle bang, cerita gitu kan. Padahal kita tak faham satu apa pun. Daripada mula tu. Nanti isi akan rasa, ya Allah, suami aku macam caring and sharing sungguh-sungguh. Kan? To be continue. Kita sambung pada sesi akan datang. Cukup sangat tu minta maaf saya batin lah. Tak payah macam beria sangat Sebab Datuk tak ada kan. Kita boleh tak santai-santai. Jadi itu saja, mohon ampun dan maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada pihak PJB. Minta maaf saya tak dapat mengaji ini, tapi dengar suara imam tu, ya Allah, handai layu Lepas ni kalau saya datang pun minta imam yang baca Quran ni. Jadi Alhamdulillah. Jadi itu saja, tuan-tuan minta ampun, minta maaf kosong-kosong gurau-gurau jangan simpan dalam hati lah. Kalau tak boleh gurau, pergi surau. Itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa auladina wa masyayikhina wa mu'allimina wa aqribana wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua kami, kaum kerabat kami, saudara-saudara kami, kaum muslimin dan muslimat sama ada masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Ya Allah, wahai Tuhan kami, limpahkan rahmat dan hidayah kepada kami semua ya Allah. Bantulah kami menjalani kehidupan kami ini ya Allah, agar kami dapat diiktiraf sebagai hamba-Mu yang beriman, bertakwa serta berupaya untuk melakukan amal soleh. Ya Allah, wahai Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul atas nama agama-Mu ya Allah, untuk menjadikan diri kami menjadi hamba-Mu yang bertakwa ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, panjangkanlah usia kami dalam mentaati-Mu ya Allah. Berikanlah kesehatan pada tubuh badan kami ya Allah. Sembuhkanlah segala bentuk penyakit yang terlekat pada tubuh badan kami ya Allah. Permudahkanlah segala urusan hidup dan urusan rezeki kami ya Allah. Dorongkanlah diri kami ini untuk melakukan perkara-perkara yang baik-baik sahaja ya Allah. Dan terhindarlah diri kami daripada segala bentuk kesempitan dan juga kesusahan hidup dan perkara-perkara yang menjadi punca penerakan padamu ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, di kesempatan ini kami mohon kepadamu ya Allah. Saudara-saudara kami sedang sebahagian daripada saudara-saudara kami ya Allah sedang berhadapan dengan bencana banjir ya Allah. Warga MBJB ini ya Allah,
bantulah kami ya Allah, pemudahkanlah segala urusan hidup mereka ya Allah, selesaikanlah segala urusan hidup, segala urusan yang mereka, kesulitan yang mereka hadapi ya Allah. Bantulah mereka ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, pemudahkanlah segala perkara, pemudahkanlah segala urusan yang berkaitan dengannya ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, dorongkanlah diri kami ini menjadi hamba-hamba-Mu yang suka membantu, yang mempunyai sifat pemurah ya Allah. Mudah-mudahan satu hari nanti kami akan sama-sama menjadi saksi di depan di padang mahsyar-Mu ya Allah, bahawa kami saling sokong menyokong antara satu sama lain atas dasar kebaikan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Rabbana amanna wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika.